Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak sambung bab 9 iaitu 9.1. Minggu lepas kita dah masuk sikit 9.1 ni. Jadi hari ni cikgu nak sambung, kita nak tengok tentang eksperimen 9.1. Okey, kita tengok sini. Terdapat beberapa ciri aloi dan logam tulen yang boleh diuji melalui eksperimen di dalam makmal. Mari kita jalankan eksperimen 9.1 dan eksperimen 9.2. Okey, kita tengok eksperimen 9.1. Yang ni awak boleh refer muka surat 186. Okey, tujuan mengkaji perbezaan kekerasan antara aloi dengan logam tulen. Nak mengkaji, okay, cikgu highlightkan perkataan. Nak mengkaji perbezaan kekerasan antara aloi dengan logam tulen. Pernyataan masalah. Adakah aloi lebih keras berbanding dengan logam tulen? Pernyataan masalah mesti ada soalan ke ujung dia. Adakah aloi lebih keras berbanding dengan logam tulen? Hipotesis, aloi lebih keras berbanding dengan logam tulen. Ada perbandingannya, aloi lebih keras berbanding dengan logam tulen. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, kita gunakan jenis logam boleh, jenis bongkah pun boleh. Tak kisah. Tulis ni. Jenis bongkah boleh, jenis logam pun boleh. Jenis logam. Sekejap. Jenis bongkah ataupun jenis logam. Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah diameter lekuk. Pemboleh ubah yang dimalarkan, diameter bola keluli. Ketinggian pemberat, jisim pemberat. Okey, kita tengok. Bahan yang kita gunakan bongkah kupram, bongkah gangsa, pita selofan, benang. Radas, kita gunakan bola keluli, pemberat 1 kg, kaki retot, ngapit, pembaris meter. Okay, prosedur. Kita tengok sini. Kita tengok radas ni. Nombor 1. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajas 9.3. Okay, kita tengok. Kita zoom gambar rajas 9.3. Okay, kita zoom sekejap. Kita tengok sini. Kaki retot, kita ambil satu kaki retot, kemudian kita tengok, sambil kita tengok gambar raja ni, kita tengok dia punya ni. Dia kata gantungkan pemberat. Gantungkan pemberat 1 kg setinggi 50 cm dari bongkah kupram. Okay. Dekat bawah ni kita letakkan bongkah kupram. Kat bawah ni kita letakkan bongkah kupram. Kat bawah ni kita letakkan bongkah kupram. Dekat atas bongkah kupram tu kita letakkan bola keluli. Macam ni. Kalau saya berlukis macam ni. Ini bongkah kupram. Kemudian dekat atas tu letakkan, saya lukis lain lah bagi nampak. Okey, macam ni. Ni bongkah kupram. Okey, bagi besar sikit. Ni bongkah kupram. Kemudian dekat atas tu cikgu letakkan bola keluli. Cikgu letak bola keluli kat atas ni. Okey. Kat atas bongkah kupram ni letak bola keluli. Kemudian bola keluli tu, supaya nak bagi dia tak lari,
ataupun nak tetapkan kedudukan bola keluli tu atas bongkah kuprum, cikgu bubuh selofan, pita selofan. Ambil pita selofan, bubuh kat sini. Ni. Bubuh pita selofan. So dia tetap kat situ lah, dia taklah jatuh. Kemudian gantungkan pemberat 1 kg. Ni pemberat 1 kg ni kat sini. Sekejap. Ini pemberat 1 kg, gantung kat atas ni, setinggi 50 cm. Ni setinggi 50 cm, yakni 50 cm. Okey. Lepaskan pemberat. Kita lepaskan pemberat supaya pemberat ni terhentak ke atas bola keluli yang diletakkan pada bongkah kuprum. Jadi lepas kita dah ukur 50 cm, kita potong tali ni, ambil gunting kita potong tali ni. Jadi pemberat ni pun akan jatuhlah ke atas bola keluli ni tadi. Tepat, bagi dia jatuh tepat pada bola keluli. Lepaskan pemberat supaya terhentak ke atas bola keluli yang dilekatkan pada bongkah kuprum. Kemudian yang keempat, kita perhatikan dan ukur. Mula-mula kita perhati, lepas tu kita ambil pembaris, kita ukur diameter lekuk yang terbentuk pada permukaan bongkah kuprum menggunakan pembaris. Okay, tengok macam ni. Lepas awak dah jatuhkan pemberat ni, jatuhkan. Sekejap. Lepas kita dah jatuhkan pemberat, apa yang kita nampak? Kita akan nampak macam ni. Dekat atas bongkah kuprum tu kita akan nampak macam ni. Ada macam satu lekukan. Macam mana saya nak kata? Ni, kalau kita tengok daripada sisi, ada lekukan macam ni. Macam ni. Sebab dah terhentak dengan si bola keluli ni tadi kan. Jadi kita ambil pembaris, kita ukur. Kita ukur ni. Diameter dia, ukur. Ukurlah diameter ni berapa cm. Okey. Yang lekukan yang ini kan, dia mesti macam berlekuk sikit kan bila kita dah letakkan pemberat kat atas tu. Jadi kita ukur dengan pembaris. Perhati dan ukur diameter lekuk yang terbentuk pada permukaan bongkah kuprum menggunakan pembaris. Ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Nombor 4 ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kat sini tengok, dia mesti masukkan alat. Dia nak ukur diameter tu pakai apa? Pakai pembaris. Dia mesti tulis pembaris. Okey, nombor 5. Ulang langkah 2 sampai langkah 4. Ulang langkah 2 sehingga langkah 4 sebanyak 2 kali lagi pada permukaan yang berlainan. So kita bongkah kuprum tu mungkin besar, jadi kita alih bola tu dekat tempat lain pula. So kita buat lagi 2 kali. Semuanya 3 kali lah kita buat. Okey. Ulang langkah 2 dan langkah 4 sebanyak 2 kali lagi pada permukaan yang berlainan untuk mendapatkan diameter purata lekuk pada bongkah kuprum. So, kita alihkan dia duduk tempat lain pula. Mungkin kita letak kat tepi sikit ataupun kita letak kat sini pula. Contoh macam itulah. Ulang langkah 2 sampai langkah 5 dengan menggantikan bongkah kuprum dengan bongkah gangsa. Tadi mula-mula kita gunakan bongkah kuprum. Untuk yang kali kedua kita gantikan bongkah kuprum ni dengan bongkah gangsa pula. Buat 3 kali lagi. Okey, keputusan yang kita akan dapat. Kita tengok sini keputusan yang kita akan dapat. Kita buat kotak macam ni. Kita gunakan 2 jenis bongkah. Bongkah kuprum, bongkah gangsa. Setiap bongkah kita buat 3 kali percubaan. 1, 2, 3. Diameter lekuk. Diameter lekuk kat sini dia tuliskan unit. Mesti ada unit.
Diameter lekuk, kemudian diameter purata. Ini diameter lekuk. Yang ni diameter purata diameter. Semua ada unit. Mesti ada unit. Dalam table mesti ada unit. Okay, kita katalah bongkah kuprum. Cubaan kali pertama. Contoh. Sebab kita tak buat eksperimen ni. InsyaAllah nanti kalau masuk sekolah nanti kita akan buat eksperimen yang sangat senang dan sangat mudah. Okey, kuprum. Katalah kita buat untuk kali pertama kita dapat diameter lekuk dia tu lebih kurang 2.3 lah. Untuk percubaan kali kedua kita dapat 2.4. Untuk percubaan kali ketiga kita dapat 2.1. Ini contohlah. Untuk gangsa, katalah percubaan kali pertama kita dapat 1.8. Percubaan kali kedua kita dapat 1.7. Percubaan kali ketiga kita dapat 1.6. Jadi kita ambil purata. Nak ambil bacaan purata macam mana? Tambah. Contoh kuprum. Contoh. Nak cari purata untuk kuprum. 2.3 tambah 2.4 tambah 2.1 bahagi dengan berapa bilangan? 3. So kita akan dapat jawapan untuk kuprum. Buat sama juga untuk gangsa dan kita akan dapat purata. Bila kita kira macam ni, sudah tentulah bacaan untuk kuprum lagi besar daripada gangsa kan? Okey, kesimpulan. Adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Tengok hipotesis diterima ke tak? This, ya. Ya. Titik. Ya. Titik. Apakah kesimpulan eksperimen ini? Salin balik hipotesis. Salin balik hipotesis dekat atas tu. Iaitu alloy lebih keras berbanding dengan logam tulen. Okey, nombor 1. Nombor 2. Lukis susunan atom di dalam kedua-dua bongkah tersebut. Lukis susunan atom di dalam kedua-dua bongkah tersebut. Maksudnya dia suruh kita lukis susunan atom dalam kuprum dan susunan atom dalam gangsa. Untuk soalan nombor 2, lukis yang ni. Refer buku teks. Untuk soalan nombor 2, jawapan dia yang ni. Ini adalah susunan atom dalam kuprum. Lukis yang ni saja. Yang ni tak payah. Ini adalah susunan atom dalam gangsa. Yang ni tak payah. Yang ni tak payah. Okey. Lepas tu, yang ni tak payah. Ni tak payah tulis. Ni tak payah tulis. Yang ni awak kena tulis. Yang ni kena tulis. Labelkan. Yang ni tulis. Yang ni labelkan. Atom logam tulen. LEN. Okey. Nampak tu? Ini adalah untuk kuprum. Yang ni adalah untuk gangsa. Yang ni tak payahlah ni. Ini tak payah. Saya dah padam ni. Ini tak payah. Yang ni. Yang ni pun tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Hanya yang ini saja dan label. Okey? Okey, itu soalan nombor 2. Nombor 3. Mengapakah diameter lekuk? Mengapakah diameter lekuk bagi kedua-dua bongkah boleh berbeza? Kenapakah diameter lekuk bagi kuprum tu lebih besar daripada gangsa? Agak-agak lah. Kenapa? Kenapa diameter lekuk kedua-dua bongkah itu boleh berbeza? Sebab kedua-dua bongkah mempunyai kekerasan yang berbeza. Sebab kita nak kaji kekerasan kan? Kita nak tengok sini mengkaji kekerasan. Kita nak kaji kekerasan. Kita nak tengok kekerasan. Kita nak tengok kekerasan antara alloy dengan logam tulen. Yang mana lagi keras?
Jadi kita tak tahu, kita buat eksperimen ni. Jadi logam yang menghasilkan lekukan yang besar adalah lebih lembut. Contohnya kalau kita pakai kasut. Kita pakai kasut, kita pijak tanah yang lembik. Bila kita pijak tanah yang lembik, mestilah lekukan kasut kita tu lebih dalam. Tapi kalau kita pakai kasut, kita pijak tanah yang keras. Ada tak lekukan kat tanah keras tu? Tak ada kan, sebab tanah keras tu dia keras. Macam tu juga. Sama macam ni. Okay. Mengapakah diameter lekuk bagi kedua-dua bongkar itu boleh berbeza? Kerana kedua-dua bongkar itu mempunyai kekerasan yang berbeza. So, kita dah jawab soalan nombor 1, 2 dan juga soalan nombor 3. Nanti kita nak tengok eksperimen 9.2 pula ya. Okay. Jadi, untuk ini, tolong salin laporan eksperimen ini. Tolong salin dalam buku latihan. Okay, salin dia. Saya tak pasti sama ada saya suruh awak sediakan buku laporan eksperimen ataupun dalam buku latihan. Tapi apa-apa pun awak kena salin ni. Okay? Eksperimen, tulis itu eksperimen 9.1. Tulis tarikh. Jangan lupa tulis tarikh dan tulis hari. Hari apa kita buat. Okay? Dan tarikhnya. Tajuk ni eksperimen 9.1. Tolong tulis eksperimen 9.1. Jadi buat masa ni, kalau awak ada buku laporan eksperimen, salin dalam buku laporan eksperimen. Tapi kalau tak ada, just salin dalam buku latihan sahaja. Okey? Okey, itu saja.